Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu nak kongsikan cara untuk menjawab soalan bahagian A, kertas 2, Sains SPM. So, saya adalah cikgu Noraini. Jom belajar Sains SPM. Okey, so dalam video kali ini, cikgu nak share cara untuk jawab soalan SPM 2019. Kita tengok dulu soalan soalan bahagian A. Okay, soalan bahagian A. So, tengok pada soalan. Rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim tin dengan masa. So, kalau tengok dekat sini, dia nak hubungan di antara jisim tin dengan masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. So, kalau awak tengok dekat sini, kalau yang guna tin ni, okay, lepas tu dia tengok masa untuk berhenti berayun ni, ini sebenarnya adalah dalam tajuk inersia. Okey, ini adalah eksperimen untuk tajuk inersia. Okey, sekarang kita tengok pula okey, derajah dia. Okey, rajah lengkapnya. Okey, ini rajah lengkap dia. Okey. Kemudian kita tengok keputusan eksperimen dia. Okey, so diberi jisim tin dengan masa yang diambil untuk berhenti berayun. Alright, pelajar. So, biasanya soalan bahagian A akan tanya pemboleh ubah. Okey, kita ada 3 jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, tapi kalau soalan yang dia tanya eksperimen, ada juga kadang-kadang eksperimen pula. Kalau contoh soalan yang melibatkan graf, okey, pun ada juga pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni adalah basic lah, soalan basic untuk bahagian A. Jadi awak kena tahu macam mana nak cari pemboleh ubah. Okey, so kalau kita tengok dekat sini daripada jadual ni, kotak yang pertama ke atas ni, ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, cikgu gunakan simbol M. P adalah pemboleh ubah, M adalah dimanipulasi. Dimanipulasi ni yang kita ubah. Okey, jadi dekat sini yang kita ubah adalah jisim dia lah. Daripada 50 kita ubah kepada 100 dan sampailah 250. Okey, kemudian kita tengok masa yang diambil untuk tim berhenti berayun ni adalah hasil eksperimen. So, hasil eksperimen adalah PB. PB maksudnya pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi dekat dalam jadual ni kita akan dapat 2 jenis pemboleh ubah lah. Satu pemboleh ubah yang dimanipulasi, satu lagi adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so keputusan eksperimen ni dibagi masa dia 5, 10 sampailah ke 26. Maksudnya kalau awak tengok dari sini kan, jisim dia semakin meningkat kan. Okey, kalau kita baca daripada jadual ni lah, data ni, sini pun sama kan, daripada 5 ke 26, maksudnya masa dia juga semakin meningkat. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan seterusnya. So, soalan seterusnya ni dia nak suruh lukis graf. Okey. So, pelajar awak tengok berdasarkan jadual 1, lukis graf. Okey, sebelum tu Okey, untuk graf, cikgu terangkan sikit untuk graf. Okey, untuk graf dia ada 3. Yang awak belajar dalam sains ada 3 jenis graf. Dan kena tengok soalan. Kalau berkaitan dengan graf ni, awak kena tengok bentuk soalan dia. Satu graf adalah dia buat lukis. Okey, dia ada perkataan lukis lukis histogram. Okey, lukis histogram. So, kalau dia kata lukis histogram, maksudnya awak kena lukis histogram lah. Histogram adalah macam ni. Okey, petak-petak macam ni. Ini khas untuk variasi selancar. Ini adalah untuk variasi
selanjar. Okey. So yang kedua, kalau dikata lukis carta bar atau carta palang. So carta palang ni bentuk macam ni, cuma dia jarak-jarak sahaja. Okey, dia jarak-jarak macam ni lah. Alright. Okey, so ini biasanya adalah untuk variasi tak selanjar. So untuk variasi sahaja graf yang melibatkan kotak-kotak macam ni. Okey, kalau soalan tu hanya kata lukis graf, maksudnya kat sini adalah untuk graf garis. Okey, graf garis. Okey, saya nak ingatkan pelajar, bila awak nak melukis graf, sila gunakan pensel. Okey, gunakan pensel. Okey, untuk graf garis kita ada dua. Graf garis lurus. Satu lagi adalah melengkung. Okey, melengkung. Lurus mesti guna pembaris. So dia mesti lurus. Yang ini jangan guna pembaris. Jangan guna pembaris. Sebab nanti markah untuk smooth atau untuk garis licin tak dapat nanti. Kadang-kadang kalau soalan tu melibatkan dua markah, kamu hanya akan dapat markah untuk plot sahaja, tapi tak dapat markah untuk graf sebab grafnya salah. Kalau lurus mesti guna pembaris. Kalau kamu tak guna pembaris, tak ada markah untuk graf. Kalau melengkung kamu guna pembaris, pun salah. Yang ini mesti freehand. Melengkung mesti freehand. Okey, guna tangan sahaja. Alright. Kemudian cara untuk tentukan graf lurus ke graf melengkung. Bila kamu plot kan, kamu plot macam ni. Okey. So kalau graf macam ni, nampak yang dia okey, sorry jarah sangat. Okey, bila kamu plot macam ni, nampak sangat yang dia lurus kan. Jadi nampak kan, kita boleh nampak dia adalah lurus. So letak pembaris garis sahaja bagi dia lurus. Okey. So ini graf lurus lah. Kalau melengkung, dia mesti akan nampak melengkung dia tu. Contoh macam ni. Nampak tak ni? Dia adalah graf melengkung. Okey. So ini freehand. Kalau yang ni lurus. Okey, mungkin ada yang tak kena titik dia lah, tapi kita nampak dia lurus. Letak pembaris, mungkin ada satu atau dua titik yang tak kena lah. Okey, tak apa. Yang penting paling banyak. Mesti kena paling banyak lah. Kalau tak kena satu tak apa. Yang penting 3 kena. Okey, itu untuk graf lah. Okey. Okey, so kita pergi kepada soalan kita ni lah. Alright, soalan ni dia suruh awak plot. Okey, plot. Okey, kejap. Okey, boleh nampak semua Alright, kita tengok dekat sini jisim 50, masa dia adalah 5. So kita akan plot kat sini. Awak kena guna ni tau. Awak kena guna pensel. Okey, awak kena guna pensel. Alright, lepas tu okey, bila awak nak lukis graf mesti guna pensel lah. Okey, so plot yang kedua adalah 100, dia ada 10. Jadi kita tandakan plotkan kat situ. Okey, seeloknya lah kalau pelajar saya minta mereka buat tanda cross macam ni, tanda pangkah, supaya bila awak garis tu tak adalah titik tu hilang kan. Kalau tidak kan, bila awak buat titik ni kan, bila awak garis titik tu tak nampak dah. Okey, nanti tak ada markah pula untuk plot. Jadi buat garisan pangkah macam ni, dia bila kita buat garisan dia masih lagi nampak lah. Okey, kalau awak buat titik, sebab ada pelajar yang dia buat macam titik je kan. Bila dia buat garisan tu hilang titik dia tu. Jadi nanti takut tak dapat markah untuk plot. Okey, jadi kemudian kita tengok 150 dia ada 16. Okey, 16 adalah di sini.
Kemudian 200 dia ada 20. Okey, 250, 26 dekat situlah. Okey. Kalau daripada titik plot yang awak buat ni, nampak tak dia macam garis lurus kan? Dia lurus kan? Okey. So kita gunakan pembaris. Okey, tapi dekat sini bila cikgu nak plot, cikgu nak buat garisan, nampak tak yang ada titik yang tak kena? Tak apa, yang penting garisan dia tu lurus dan dia mesti kena banyak titik lah, ataupun seragam. Awak buat secara seragam lah. Okey, so itu nampak tak ni? Ni tak kena kan? Tak ada masalah. Okey. So yang ni okey. Kalau nak ni lagi boleh juga kat sini. Kalau buat macam ni, kalau macam ni kan, nampak tak? 3 titik kena, tapi yang ni dengan yang ni tak sekata. So dia mesti ambil seimbang lah, tengah-tengah. Maksudnya garisan tu mesti berada di tengah-tengah dia. Okey, tengah-tengah di antara titik tu. Okey. Tapi yang penting kita akan biasanya kita akan tengok plot. Plot betul semua titik tu diplotkan dengan betul satu markah. Graf dia adalah graf garis yang lurus guna pembaris macam ni, satu markah. Sebab markah dia 2 kat sini markah dia 2 kat sini. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu soalan B. Okey, soalan B. Okey, soalan dia tanya, apakah hubungan antara jisim tin dengan masa yang diambil bagi tin untuk berhenti berayun? Okey, biasanya cikgu akan ajar pelajar cikgu macam ni. Okey, mesti tulis pemboleh ubah yang dimanipulasi meningkat. Anak panah ke atas tu adalah untuk meningkat. Anak panah ke bawah adalah untuk menurun, ataupun boleh kata bertambah, berkurang, tak ada masalah lah. Okey, lepas tu kita kena masukkan pemboleh ubah bergerak balas. Mesti tulis pemboleh ubah bergerak balas dulu ya. Mesti tulis pemboleh ubah yang dimanipulasi dulu, lepas tu baru tulis pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jangan tulis di sebaliknya lah. Okey, jangan tulis. Okey, kemudian kita tengok ini meningkat atau menurun juga. Maksudnya bila kita buat jawapan dia, kita masukkan pemboleh ubah yang dimanipulasi, kita ambil dia punya direction, arah, ataupun kita panggil apa ya, hubungan dia lah. Okey, meningkat atau menurun. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas dia. Okey, kalau awak tengok daripada graf tadi, graf yang ni tadi, okey, ataupun jadual dia tu, kita akan nampak yang graf ni semakin meningkat kan. Bila sahaja jisim meningkat, masa dia tu akan meningkat. Okey, jadi itulah hubungan dia. So kita tengok dekat sini hubungan dia jisim tin. Ini adalah lepas perkataan ni, awak tengok kat sini. Apakah hubungan antara, lepas perkataan antara ini yang kita ambil. Okey, dengan, lepas tu ambil lepas perkataan dengan, ambil semua ni bila nak jawab soalan. So kita tentukan dulu, yang saya buat kurungan ni kita tentukan dulu yang mana pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang mana pemboleh ubah bergerak balas. So tadi kita dah tengok dalam jadual tadi kan, jadual tadi, ingat lagi tak? Okay, mana jadual saya tadi? Okey, jadual tadi, nampak tak ni jadual? Okey, so cikgu dah buat kan, jisim pemboleh ubah yang dimanipulasi, masa adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi kita akan tulis kat sini jisim tin. Okey, apa tadi? Meningkat boleh, bertambah boleh lah. Okey, so cikgu nak guna perkataan meningkat. Lepas tu kita akan ambil masa kat sini. So masa yang diambil bagi tin untuk berhenti berayun. So yang ni meningkat, yang ni pun meningkat. Okey, dua-dua meningkat lah. So itu adalah hubungan dia. Okey.
Okey, sekarang kita tengok pula soalan C. Nyatakan satu pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, yang dimalarkan maksudnya yang kita tetapkan dia sama. Okey, dalam eksperimen tu dia sama. Okey, tadi jisim tin pemboleh ubah yang dimanipulasi, masa adalah pemboleh ubah bergerak balas. So kalau kita tengok dekat sini, apa yang sama yang kita kekalkan? Okey, cuba awak tengok pada rajah ni balik pada soalan tadi. Okey, apa agaknya yang sama yang kita kekalkan? Nampak tak tali ni? So kita mesti guna panjang tali yang sama. Okey, jadi dekat sini panjang tali. So maksudnya bila awak nak ikat tin tu, satu tin yang jisim 50 sampailah jisim 250, panjang tali dia mesti sama. Okey, panjang tali. Okey, ataupun daya. Daya maksudnya bila kita tolak baldi tu supaya dia berayun tu, daya dia sama. Okey, ataupun jenis tin yang sama. Okey, tin dia tu maksudnya besar tin tu samalah, saiz tin. Saiz tin sama. Okey, ni tin, bentuk tin sama, saiz tin sama, jenis tin yang samalah. Tak bolehlah satu kecil satu besar ke. Okey, kita mesti guna yang sama. Okey, pun boleh juga. So kalau awak nak tulis saiz tin sama atau jenis tin yang sama. Okey, tapi kat sini cikgu tulis panjang tali je ya. Okey, kemudian yang D. Kita tengok soalan D. Okey, jika jisim tin ialah 300 gram, ramalkan masa yang diambil bagi tin itu untuk berhenti berayun. Okey, so kat sini. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, sini sampai 250 saja, nampak tak kat bawah ni? Okey, so 300 maksudnya kat sini lah kan. Jadi awak sini 300 300. Okey, jadi awak kena panjangkan graf awak. Mesti ambil daripada graf ya. Awak panjangkan graf awak sampailah yang ke 300 tu. Lepas tu kita akan ambil daripada situlah jawapan dia. Okey, panjangkan dia. Okey, nampak tak? Okey, panjangkan graf tu. So kita akan ambil kat sini lah berapa bacaan dia. Okey, kalau kat sini cikgu nampak jawapan dia adalah 31 lah. Okey, 31. Okey, jadi jawapan dia dekat sini adalah 31. So awak hanya panjangkan, perlu panjangkan garisan pada graf awak itu sahaja. So awak akan dapat untuk soalan ramalkan dia. Boleh? Okey.